Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Utama Zainal Rahizman, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Zul Azhar bin Yusof, Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Ali Suruhanjaya, pegawai-pegawai kanan SPA serta saudara dan saudari warga SPA yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadrat Allah SWT, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia peringkat SPA pada tahun 2021 ini. Saudara dan saudari sekalian, sejak penubuhan SPA pada 31 Ogos 1957, bersamaan dengan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang berdaulat ini, SPA telah menempuh pelbagai cabaran dan sehingga ke hari ini masih lagi utuh berdiri dan berkhidmat untuk rakyat dan negara yang tercinta ini. Sambutan hari ini adalah bagi menandakan 64 tahun perkhidmatan SPA sebagai jabatan peneraju dalam mendapatkan calon awam terbaik dalam perkhidmatan awam persekutuan untuk mengemudi perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Bertunjangkan visi terkini SPA untuk menjadi pihak berkuasa melantik yang berintegriti, dinamik dan profesional dalam urusan pelantikan dan perkhidmatan awam. SPA komited untuk mencapai misi melantik penjawat awam yang berintegriti dan kompeten melalui penilaian yang holistik dan melaksanakan urusan perkhidmatan penjawat awam secara cekap dan berkesan. Mengimbau sejarah SPA sejak penubuhannya sehingga kini, pentadbiran SPA telah diterajui oleh 13 orang pengerusi dan 20 orang setiausaha. Sesungguhnya, pencapaian SPA pada hari ini telah banyak dijayakan melalui komitmen berterusan warga kerja SPA serta keseluruhannya semenjak merdeka sehingga kini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, dasar pengambilan dan pelantikan SPA adalah berasaskan merit dan kompetensi seorang calon. Semua warga Malaysia mempunyai peluang yang sama untuk dipertimbangkan dalam persaingan yang terbuka dan adil, iaitu open and fair competition. Dasar pelantikan berdasarkan merit dan kompetensi serta tata cara pengambilan yang diamalkan oleh SPA pada masa ini adalah bertujuan memberi peluang yang adil kepada semua calon dan memastikan hanya calon yang berkualiti sahaja dilantik ke dalam perkhidmatan awam. Dalam memastikan penawaran perkhidmatan SPA kepada pelanggan bersesuaian dengan perubahan perkesaran semasa, prosedur urusan pengambilan dan perkhidmatan di SPA telah melalui pelbagai transformasi yang telah memberi impak yang tinggi dan positif terhadap perkhidmatan SPA di mata rakyat. Sebagai contoh, pengelanan pengkosongan jawatan telah melalui fasa peralihan daripada siaran dalam warta kerajaan kepada akhbar-akhbar tempatan, versi Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Tamil dan Cina, menerusi crawler di siaran televisyen dan juga hebahan radio. Seiring dengan peredaran zaman dan perluasan penggunaan media sosial, iklan kekosongan telah mula dimuat naik di portal dan laman rasmi Facebook SPA. Penggunaan media sosial telah membantu proses hebahan yang lebih berkesan, memandangkan capaian kepada umum adalah lebih cepat dan luas. Pada tahun 2009, SPA telah menggantikan borang manual SPA 8 yang sebelum ini digunakan untuk pendaftaran pekerjaan dengan borang SPA 8i yang berfungsi sepenuhnya secara atas talian. Melalui sistem ini, calon boleh memohon sehingga 15 jawatan pada satu masa. Setelah lebih 10 tahun, SPA 8i telah diinaktaraf kepada sistem SPA 9 pada tahun 2020. Berbanding sistem SPA 8i yang kebanyakan maklumat perlu diisi secara manual, bagi permohonan SPA 9, maklumat akademi bagi tempoh tertentu serta maklumat peribadi status
seperti status pemegang kad OKU, penerima bantuan IKASI, status kewarganegaraan dan lesen memandu akan dijana secara automatik daripada agensi dan jabatan berkaitan. Selain itu, anjakan transformasi kepada proses kerja SPA juga boleh dilihat melalui sistem-sistem yang direka cipta untuk meningkatkan kecakapan dan ketulusan dalam pelaksanaan urusan-urusan SPA. Mendepani garis cabaran digitalisasi perkhidmatan awam, SPA turut melaksanakan pelbagai inisiatif paperless dan online services dalam usaha mempercepatkan urusan kepada pelanggan dan stakeholders. Sistem EKS ataupun Kertas Suruhanjaya telah digunakan pada tahun 2004 bagi membolehkan kertas pertimbangan Suruhanjaya dicapai melalui komputer dan seterusnya mengurangkan penggunaan kertas. Sistem e-rolling dibina untuk mendokumentasi keputusan-keputusan Suruhanjaya sebagai dasar dan panduan, justru memudahkan pengesanan terhadap keputusan terdahulu bagi kes-kes yang dipertimbangkan. Sistem escalation telah dibangun pada tahun 2015 bagi membolehkan keputusan dicapai melalui atas talian bagi kertas-kertas yang dipertimbangkan yang memerlukan tindakan segera. Pada tahun 2004, SPA pernah memperkenalkan kemudahan sistem pesanan ringkas atau Short Messaging Services SMS untuk membolehkan calon mendapat maklumat asas berhubung permohonan mereka. Sehingga kini SPA mempunyai sebanyak 40 sistem yang aktif yang digunakan bagi memudahkan pelaksanaan tugas seharian warga SPA. Proses transformasi terbesar SPA dalam urusan pengambilan telah diperkenalkan pada tahun 2010 melalui kaedah profiling atau lebih dikenali sebagai My Recruitment. Melalui kaedah ini, calon bukan hanya ditapis berdasarkan kecemerlangan akademik semata-mata, tetapi SPA juga menitik beratkan aspek kompetensi yang sesuai dengan jawatan yang disandang. My Recruitment juga bertujuan untuk mengesan calon yang mempunyai profil yang sesuai dari aspek personality, minat, sikap, kecerdasan dan kemahiran. Padanan antara kepribadian dan tugas serta jenis pekerjaan adalah penting bagi mendapatkan pegawai yang ideal. Bagi urusan peperiksaan pula, peralihan fasa peperiksaan secara manual di pusat-pusat peperiksaan tidak lagi diteruskan. Sebaliknya, SPA telah mengorak langkah menjalankan peperiksaan secara atas talian. Bermula tahun 2014, calon-calon boleh mengambil peperiksaan di seluruh dunia atau di mana saja mereka berada melalui komputer peribadi, komputer riba ataupun telefon pintar yang mempunyai kemudahan internet. Melalui kemudahan ini, calon tidak lagi perlu hadir ke pusat-pusat peperiksaan, sekaligus menyumbang kepada penjimatan kos sebanyak 2 juta setahun berbanding kaedah konvensional yang dilaksanakan sebelum ini. Kini peperiksaan online yang dikenali sebagai Public Service Entry Exam membolehkan lebih ramai calon menduduki penilaian awal memasuki perkhidmatan awam dan memberi peluang sama rata dan adil kepada calon yang memenuhi syarat perkhidmatan. Mulai tahun 2008, bagi memantapkan lagi urusan temuduga, SPA mula menggunakan teknik temuduga berasaskan kompetensi untuk mengenal pasti kesesuaian dan kompetensi tingkah laku calon. Sehingga kini, SPA telah mempunyai 15 pusat temuduga di seluruh negara. Penubuhan pusat temuduga ini adalah bagi memudahkan calon menghadiri temuduga di negeri masing-masing. Pusat temuduga kini dilengkapi dengan infrastruktur moden dan lengkap yang turut berperanan sebagai pusat rujukan kepada pelanggan dan orang awam untuk mendapatkan maklumat dan perkhidmatan yang disediakan di SPA. Urusan temuduga juga melalui beberapa fasa penambahbaikan. Pada tahun 2010, SPA pernah mengadakan sesi temuduga kepada pelajar-pelajar Malaysia di luar negara, iaitu di United Kingdom, Australia, New Zealand dan Rusia. Pada tahun 2013, SPA turut menjalankan temuduga pada waktu malam dan hujung minggu bagi memberi kemudahan kepada calon yang sukar mendapat cuti atau menghadiri temuduga pada hari bekerja. Pada tahun 2020, SPA sekali lagi mengorak langkah sesuai dengan perubahan keadaan semasa negara dan dunia yang dilanda wabak COVID-19
dengan menjalankan temuduga secara virtual di pusat temuduga SPA. Dan pada tahun ini, SPA telah melaksanakan satu inisiatif baru, iaitu temuduga secara online in situ ataupun lebih dikenali sebagai TISWAI. Dengan pelaksanaan TISWAI, urusan temuduga dapat dilaksanakan di mana-mana lokasi calon berada. Mengimbau kejayaan demi kejayaan yang diperolehi oleh SPA dalam aspek teknologi dan pembangunan sistem, SPA telah beberapa kali melakar sejarah dengan kejayaan membanggakan apabila memenangi anugerah Perkhidmatan Awam tahun 1997 menerusi sistem mengambil sepanjang masa. Meraih gelaran juara anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam pada tahun 2004, anugerah laman web terbaik JPA pada tahun 2006, memperolehi penarapan portal 5 bintang oleh Mampu pada tahun 2011. Mendapat tempat kedua Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) 2015 melalui inisiatif exam online dan merangkul gelaran Johan dalam pertandingan Anugerah Inovasi Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2018 menerusi sistem e-tapis. Banyak lagi kejayaan dan anugerah yang diperolehi oleh SPA yang tidak mampu disebutkan semuanya di sini. Dalam usaha mendekati pelanggan, SPA saban tahun mengadakan program Hari Bertemu Pelanggan atau Hari Kerjaya serta program outreach agar orang awam terutama yang mencari pekerjaan dapat memperoleh maklumat dengan lebih jelas dan tepat menerusi pertemuan empat mata dengan pegawai-pegawai SPA. Pada tahun ini, walaupun negara masih dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan, ia tidak membataskan semangat dan keprihatinan SPA menyantuni pelanggan dengan mengadakan taklimat Hari Kerjaya dan Hari Bertemu Pelanggan secara maya. Sambutan hebat diperoleh apabila program-program tersebut mendapat 122,500 capaian tontonan, 1,600 perkongsian dan 220 pelanggan telah dibantu melalui pertemuan dengan pelanggan yang dibuat secara kaedah TISWAI. Pelbagai pengalaman dan perubahan yang telah dilalui oleh SPA sejak awal penumbuhannya, pada hari ini kita patut berbangga apabila SPA telah dilihat sebagai sebuah pihak berkuasa melantik yang berprestis dalam menjalankan kuasa dan otoriti yang diperuntukkan melalui Perlembagaan Persekutuan. Saudara dan saudari sekalian, sebelum saya akhiri ucapan ini, saya ingin mengambil kesempatan ini mengingatkan kepada semua warga SPA akan kepentingan peranan kita untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan sempurna. Ia bukan sahaja boleh mendatangkan imbalan dunia, bahkan lebih jauh lagi ia juga mendatangkan pahala akhirat. Berikanlah hikmat yang terbaik, cekap dan berkesan, serta dengan niat yang ikhlas. Akhir kata, kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang telah mencecah usia 64 tahun, saya mendoakan agar SPA akan terus cemerlang dengan sokongan dan dokongan semua warga yang sentiasa gigih, cekap, responsif dan sentiasa proaktif. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.